Test one. Dengar. Test one. Dengar. Dia kena masuk bawah ni. Baik, boleh kita mulai? InsyaAllah kerana hari-hari mendung, hujan. Hari ini rahmat Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام شيء لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita bertemu lagi dalam rangka bulan Zulhijjah. Hari ini berapa Zulhijjah, Bu? Hari Ahad 1 Zulhijjah, hari Isnin 2 Zulhijjah, hari Selasa 3 Zulhijjah, hari ini 4 Zulhijjah. Bagi mereka yang telah berpuasa pada hari Ahad dan seterusnya, Alhamdulillah, teruskan perjuangan kita. Bagi mereka yang baru start hari Senin, teruskan juga perjuangan kita. Bagi yang belum start, startkanlah. Kerana ini adalah satu ganjaran Allah, di mana Allah memberi satu tawaran. Kalau dekat gedung-gedung beli belah, setiap tahun ada SGG Singapore Great Sale, ni pun Allah kasih kita sepanjang bulan Zulhijjah. Baik, nanti kita akan masuk insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan Asmaul Husna kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Asmaul Husna, jiwa kita lapang, jiwa kita tenteram. Segala kesabaran, keridaan yang kita minta daripada Allah SWT, Allah akan kasih kita sepanjang hayat kita dan sepanjang kita menghadapi masa-masa sukar sekarang ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia tak bunyi, Cik Nadira. Tak nak, dia terperanjat dari agaknya.
Nampaknya ada gangguan sedikit hari ini, tak apa, kita sambung dengan bacaan Al-Quranul Karim. Allah ya 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 متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا مليك
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Salam atasmu, wahai Rasulullah. Salam atasmu, wahai Nabi Allah. Salam atasmu, wahai kekasih Allah. Salam atasmu, wahai teman Allah. Salam atasmu, wahai sebaik-baik makhluk Allah. Salam atasmu, wahai yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Ya Habibi, Habibi Muhammad, يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي Ya محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan bacaan Quran kita, masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Saya mengundang dengan segala hormatnya yang berbahagia Puan Kasnah Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin min
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
أسلم وجهه لله هو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita teruskan lagi insya-Allah, masih lagi bulan Zulhijjah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba Allah yang selalu mengingat kembali sejarah-sejarah silam dalam Al-Quran, terutama sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Satu pengorbanan yang hakikatnya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini boleh kita korbankan segala jiwa dan raga kita semata-mata kerana Allah, Masya Allah Bu, kata Allah ganjaran kamu tak lain tak bukan hanyalah syurga. Tapi kita kadang-kadang berpacu dengan nafsu kita, betul? Antara nak buat dengan tak nak buat. Antara ingat dengan tak ingat. Tapi insya-Allah semakin kita banyak belajar ilmu, semakin banyak dapat ke semakin kurang? Soalan cepu mas. Siapa dapat jawab, dapat kambing 1 ekor. Semakin banyak belajar, semakin faham ke semakin banyak lagi yang kurang? Semakin banyak lagi yang kurang. Justru itu bila Allah kasih kita peningkatan 1 tingkat umur, hari ini naik 1 umur, besok naik lagi. Tiap-tiap tahun kita memperingati hari ulang tahun kita. Itu umur semakin naik ke semakin kurang? Semakin naik, tapi kita punya ilmu kita semakin kurang, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya membawa kita kepada keridaan kita sebagai umat Nabi Muhammad di dalam mencari keridaan Allah setiap saat. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini, baik jamaah dalam masjid maupun di luar, sama-sama Allah memberi kita naungan kasih sayang rahmat Allah setiap saat. Tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah. Semata-mata kerana Allah. Dia yang paling layak disembah. Hanya Allah yang paling layak, selayak-layaknya yang disembah. Bukan lain daripada Allah. Sebab tu dalam kita solat, kenapa kita sujud? Kenapa ada sujud? Bila seorang hamba tu solat fardu ke solat sunnah dalam jatuhkan kepala dia ke bawah, berarti martabat kita sebagai insan habis ketika kita sujud. Dah tak ada lagi. Hanya Allah Azza wa Jalla yang paling hebat. Kita manusia hanya pinjaman. Bila kita sujud, habis ego kita, nafsu kita, serakah kita, apa saja dalam diri kita, maka kita dalam sujud habiskan. Ya Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali kita baca. Maha suci Allah. A'la, darajat kau tinggi wahai Allah. Aku sebagai hamba hanya di bawah. Sebab itu Allah kita utamakan. Baik, insya-Allah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas nikmat-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmatnya sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat-sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Sesungguhnya dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ini doa ni Bu, kalau kita tak boleh cakap Arab, yang kita tahu Arabnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kata Allah. Nah, Allah terima. Kalau tak boleh cakap Arab Rabbana atina, pakai bahasa Melayu. Apa saja terkeluar daripada mulut kita, ya Allah, syukur hari ini Kau bangunkan aku dalam nikmat yang dapat melihat suami di hadapan mata kita, anak-anak di hadapan mata kita, nampak lihat cucu-cucu pergi sekolah. Kita tak tahu sebentar lagi boleh berlaku yang kita tak dapat jangkau, tak dapat kita rasa. Dalam masa beberapa minit, benda macam-macam boleh berlaku. Sebab tu saya kalau pergi kerja Bu, saya masak ke saya kerja, saya keluar saja rumah, saya cakap dengan Allah, wahai Allah, inilah perjalananku terakhir. Belum tentu boleh dapat jumpa lagi. Bila kita cakap perjalanan kita terakhir, solat kita terakhir, bertemu anak-anak terakhir, maka kita punya keimanan akan sentiasa tingkat naik. Tapi kalau kita sembrono main keluar, baca doa. Kita baca doa, tapi kita tak niatkan dalam hati, ya Allah perjalanan kita ni, maka kadang-kadang ini yang bikin boleh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisa-sisa hidup kita ni, kata Allah, perbanyakkan. Kata Nabi apa? Rebut 5 perkara sebelum datang 5. Salah satu daripada 5 adalah sihat kita sebelum datang sakit. Masa lapang kita sebelum masa sempit kita. Justru sihat ni boleh naik lagi tangga Darul Makmur, kita kejar cari ilmu. Ini dah dalam bulan Zulhijjah, mana yang tak dapat nak baca Quran, persiapkan diri baca Quran. Kerana itulah besok pembimbing kita. Baik, kita sambung. Besar ganjaran menanti 10 pertama Zulhijjah, rugilah siapa tak rebut peluang ni. 10 malam pertama bermula pada hari Ahad. Inilah hari raya yang paling besar dalam sejarah Islam, dalam kalender Islam. Dibandingkan hari raya Aidil Fitri. Minggu lepas saya dah cakap, datangnya Zulhijjah, apabila datang bulan 10 Muharram yang kita dah korbankan ibadah korban kita, kambing korban kita, maka takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar akan berkumandang daripada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah. 3 hari berturut-turut takbir ni berkumandang. Sehingga penghujungnya selepas asar dah tak ada, maghrib dah kira baru. Sebab tu dalam rukun haji hanya 5 saja yang sebenarnya, betul tak? Betul tak rukun haji? Apa dia rukun haji kita? Lupalah Ustazah. Pasar Zing, pasar shopping, contoh. Jadi inilah dia yang paling besar, yang paling agung, Masya Allah. Cuba buka TV satu. Malam nanti tengok salam Baitullah, Masya Allah. Kaabah menggamit kerinduan. Madinah mengambit kerinduan. Siapa yang dah pergi haji, balik daripada haji tak akan cakap tak best lah pergi sana. Tak ada. Awak bezakan dengan China, bezakan dengan Beijing, bezakan dengan Jerman, bezakan dengan Paris. Tetap orang kata Mekah juga yang bagus. Madinah juga yang damai tenteram, Masya Allah. Allah dah tanamkan dalam hati kita rahmat dia. Cinta kita pada Kaabah dan Madinatul Munawwarah. Baik, kita rebut. Pertama. Rindu? Hanya lihat gambar kan?
hanya 60,000 saja yang dibenarkan oleh Arab Saudi pada tahun ini untuk melakukan ibadah haji. Tak termasuk negeri-negeri. Hanya dalam Mekah dan Madinah saja yang diperbolehkan. Baik, insyaAllah. Apakah amalan kita? Bulan Zulhijjah yang disambut. Sambut pula, maksud Allah. Sorry ada error sikit kat situ. Yang disambut pada kali ini sedikit berbeza berbanding tahun-tahun terdahulu kerana kebiasaannya jemaah haji sudah berpusu-pusu ke Mekah. Bagaimanapun pada tahun ini kerajaan telah menangguhkan untuk umat Islam menunaikan ibadah haji akibat penularan COVID-19. Walau bagaimanapun kita sebagai umat Islam dan wajib beriman kepada qada dan qadar Allah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang penuh dengan kelebihan bagi setiap yang beramal dalam bulan tersebut, khususnya pada 1 hingga 10 Zulhijjah. 1 hari bulan hari itu hari Ahad. Tentunya banyak kita maklum dah dapat waktu tu belum 5 belum 5 orang boleh keluar 5 orang baru Senin ni kan. Jadi terbatas kita. Kali ini dah dapat 5 orang datang. InsyaAllah bila anak cucu datang hari raya, jaga SOP. Bila cakap SOP ni saya nak umumkan sikit lagi tadi. Tadi kita punya Noja beritahu, maaf ada jamaah kita yang solat tidak pakai sejadah. Minggu lepas saya rasa Ustaz Hamzah dah terangkan, bagi muslimah yang solatnya di atas kerusi, tidak perlu sejadah. Yang tak pakai kerusi yang sihat, yang duduk ke bawah, maka gunakanlah sejadah. Jadi saya harap minggu depan datang solat jangan lupa sejadahnya Ulang balik yang duduk, sembahyang duduk, tidak perlu sejadah. Pastikan dekat dalam kotak. Yang tak duduk solatnya, pakai sejadah. Kita kena ikut peraturan Baik, insyaAllah. Seterusnya, hadis Rasulullah SAW baginda bersabda, tidak ada hari yang mana amal salih dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari awal Zulhijjah. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah? Baginda SAW berkata, tidak juga jihad di jalan Allah, melainkan seseorang itu keluar dari jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, iaitu mati syahid dengan membawa sesuatu pun. Ini pun dikira oleh Allah. Kehebatan 1 Zulhijjah sampai 10. Yang berjihad pun tak sama dia punya pahala dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang mati syahid pun tak sama. Ini saya cakap tadi tawaran-tawaran yang Allah kasih sepanjang dalam bulan Islam. Ada 12 bulan dalam setahun, kita rebut. Kalau Ramadan terkenal dengan nuzul Qurannya. Kalau dalam Ramadan terkenal dengan 10 malam terakhirnya. Kalau dalam Ramadan terkenal dengan Qiyamul Lailnya. Maka dalam bulan Zulhijjah, hari Nahar dan hari Arafah, kita kejar. Bila hari Arafahnya? Hari Isnin insyaAllah. Hari Selasa, 20 hari bulan, hari raya. Hari Isnin, kita puasa sunat. Hari Isnin itu oleh kerana dengan Seninnya, maka kita boleh jamakkan kita punya niat puasa sunnah Senin dan juga puasa sunnah Arafah. Ini boleh kita gandingkan. Kerana bertemu kebetulan Arafah tu jatuh pada hari Isnin, maka 2 niat kita boleh niatkan jadi satu dalam satu masa. Jadi bermula daripada hari Ahad, kemudian hari Isnin ambil 2 hari. Hari Ahad tu kita tak boleh kita macam satukan Kita kalau nak puasa sunnah jangan ambil Sabtu. Kalau ambil Sabtu, gandingkan dengan hari Ahad. Oleh kerana hari Senin masih ada lagi, maka kita gandingkan Ahad dan hari Isnin. Siapa nak ambil 3 hari, Alhamdulillah. 7, 8, 9 Zulhijjah. Sabtu, Minggu, Isnin. InsyaAllah. Maka kata Allah pahalanya diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Simple Allah kasih. Dengan berpuasa, dengan syarat niat kita kena baik pada Allah. Jangan bilang puasa, terpaksa ustazah suruh. Kalau ustazah tak suruh, tak boleh datang kelas. Nanti tak boleh masuk dekat booking-booking tu. Ustazah yang suruh, jadi kita puasa je lah. Bukan kerana saya. Kerana
Allah. Ini yang saya cakap, tawaran-tawaran yang Allah kasih sepanjang bulan dalam Islam. Kita lagi sihat, maka rebutlah peluang ni. Yang tak boleh, Ustazah saya makan ubat sakit, Allah lebih faham. Allah tahu situasi keadaan tubuh badan kita. Tapi kalau awak nak cuba, saya nak cuba Ustazah. Mudah-mudahan tidak ada orang yang meninggal kerana puasa, betul? Ustazah, mak saya meninggal. Kenapa? Kerana puasa sunnah Zulhijjah. Tak ada. Tetapi kalau meninggal dalam bulan Zulhijjah, ada. Meninggal dalam bulan Ramadan, ada. Tapi meninggal kerana puasa Ramadan, Masya Allah, tak ada. Allah tak akan siksa hambanya. Semampu kita. Jadi ingat. Jadi kata Rasulullah, walaupun orang tu berjihad, mati syahid, pahala dia tak dapat menandingi dengan 1 hingga 10 Zulhijjah. Baik. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, yang jelasnya antara sebab istimewanya 10 hari Zulhijjah ini ialah kerana terhimpun di dalamnya beberapa ibadat yang besar, iaitu salat, ada Aidil Adha, puasa, ada puasa sunnahnya, sedekah. Sedekah tak kira hari, tak kira bulan. Setiap masa mengalir sedekah kita kepada siapa saja. Yang keempat, haji. Of course. Siapa nak pergi haji bulan Muharram? Angkat tangan. Arab Saudi tak buka. Tak ada pun dalam rukun Islam, haji itu bulan Muharram. Tak ada dalam rukun Islam, haji itu bulan Ramadan. Umrah pada tiap-tiap bulan ada dalam bulan. Perbezaan hanya ibadat haji bermula dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni artinya yang empunya duduk. Siapa yang punya duduk? Allah Subhanahu Wa Taala. Zulhijjah maknanya. Jadi haji hanya dalam bulan Zulhijjah. Tak ada haji-haji dalam bulan lain. Jangan minta Arab Saudi, saya bulan Safar nak pergi haji, boleh? Tak ada. Korban pun sama, hanya dalam bulan Zulhijjah. Tapi kalau aqiqah, setiap saat boleh buat aqiqah. Korban bertepatan dengan Zulhijjah. Ini perbedaannya. Jadi saya rasa jelas. Pada waktu lain, ibadat-ibadat ini tidak pernah terhimpun begitu. Di sana terdapat banyak amalan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Ibnu Hajar, rugilah bagi mereka yang mendapat peluang keemasan ini tetapi mensia-siakannya dengan pelbagai alasan. Dah tak ke mana sekarang kan? Dah tak keluar negeri pun. Kita inilah peluang Allah kasih kita. Mari kita sama-sama mendakap kerinduan kita pada Allah, menggapai pahala Allah, meraih ganjaran Allah agar kita menjadi insan yang dicintai Allah. Apabila kita di tiang lahat, kita permudah jalan siratal mustaqim. Subhanallah. Baik, seterusnya antara amalan yang boleh kita lakukan adalah puasa. Ini dah tentu-tentu. Puasa merupakan ibadah yang agung. Ini kerana hanya puasa yang Allah janjikan akan dilipat ganda ganjarannya bagi mereka yang sentiasa mengerjakan ibadah tersebut. Dah habis bulan Zulhijjah, akan masuk kalender baru Islam. Tahun baru Islam, bulan Muharram. Tahunnya berganti, sekarang 1442 Hijrah. Nanti masuk bulan 8 dan masuk awal Muharram, akan berganti tahunnya 1443 Hijriah. Kalender baru dalam Islam, maka petang tu digalakkan kita untuk kita salat banyak-banyak, minta ampun pada Allah sebelum datang maghrib. Rekod lama kita diangkat oleh Allah naik ke langit, maka rekod baru akan turun untuk menghadapi Muharram dan seterusnya. Ini bulan dalam Islam. Kalender yang tak patut kita lupakan. Ajar anak-anak kita, ajar cucu kita. Jangan hanya November, Disember, March, April. Tapi kita selitkan dengan dia punya kalender Islam. Kalau boleh tarikh lahir cucu kita, tarikh lahir kita, buka balik, cari balik. Kita lahir tahun 1950. Bersamaan berapa bulan Islamnya? Cari. Sekarang bila kita search saja dekat Google, semua dapat. InsyaAllah, dia tak bohong. InsyaAllah. Kalender kita. Jangan cari tahun kelahiran kita, tahun dalam kalender Cina. Nanti awak dengar terperanjat. Kena binatang yang okey, kena binatang tak okey. Nanti saya tahun ini,
Saya punya tahun saya tak nak cakap dalam kalender Islam. Takut nak cakap. Kita cari dalam kalender Cina. Kita cari dalam kalender Islam. Jadi insya-Allah, waktu bila kita meninggal, nisan kita ditulis almarhum Al-Fatihah Sipulan bin Sipulan telah meninggal daripada tarikh berapa, kat bawah dia akan tulis tarikh dalam Islam. Cari. Mudah-mudahan kita dapat jumpa tahun 50 ke, tahun 40 ke, tahun 30 ke kita dilahirkan, bersamaan dengan berapa tahun sejarah Islam kat bawah tu. Baik, insya-Allah. Oleh itu menjadi satu sunnah bagi baginda Rasulullah berpuasa pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Dari Hafsah dia berkata, 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Pertama, puasa Ashura. Kedua, puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Ketiga, puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan. Dan juga Nabi tak pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bu, solat sunnah sebelum subuh ni bu, dia punya keberkatan Masya Allah. Pahalanya sebesar langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi pahalanya. Sebelum solat subuh tu kita gunakan solat sunnah subuh. Qabliyah ke ba'diyah? Qabliyah ke ba'diyah? Qabliyah. Bahasa Arab qabliyah tu sebelum, ba'diyah tu selepasnya, sesudahnya. Dengar azan pukul 5.40, dah mandi, dah apa semua, habis azan, dirikan solat sunnah subuh, sebelum subuh. Subuh sampai pukul berapa? 7.30 agaknya Ustazah. Agaknya. 7.30 ke pukul 9 ni habis subuh. Maklum dah mapan-mapan ni, kadang-kadang kita lupa tanggal dia. Waktu syuruk. Berapa? 7.05 minit, 7.1 minit. Habis syuruk, habis subuh kita. Matahari dah keluar kan? Dah habis. Jangan apa, 7.30 lah Ustazah Ibishik cakap kat dalam radio, subuh sampai 7.30. Ibishik tu nak kena. Kalau dia cakap, tapi tak ada. Syuruk kita dah habis syuruk, dah habislah waktu subuh. Dah masuk Isyraq. Masuk isyraq. Lepas isyraq, pukul 9 sampai 12. Masya Allah. Berderet solat subuh, solat sunnah tu. Kejar. Habis wuduk, solat sunnah wuduk. Silakan. Setiap kali berwuduk, walaupun tak sampai waktu dia, katalah ada buang yang kecil, buang yang besar. Berwuduk. Boleh solat sunnah wuduk? Boleh. Bilal Al-Rabah. Siapa Bilal? Bukan Bilal azan. Sahabat Nabi yang Nabi sayang, yang dijamin Allah masuk dalam syurga. Bilal Al-Rabah. Seorang pemuda berkulit hitam. Tapi mulianya hati dia. Sampai Nabi dapat mimpi, Nabi cemburu dengan Bilal. Pada Nabi Rasul. Allah dah maksumkan Nabi. Tak ada dosa, tak ada silap pun. Tapi Nabi rasa cemburu. Nabi dengar terumpah Bilal dekat dalam syurga bertitisan dengan air. Lempang-lempung, lepak-lepuk jalan. Orang tak nampak tapi nampak terumpah. Nabi berkata, wahai malaikat, siapa punya sandal ni, terumpah ni? Maka kata malaikat, inilah Bilal Ar-Rabah yang tak pernah tinggalkan solat sunnah wuduk. Sehingga air sembayangnya mengikut di jalan. InsyaAllah Bu. Banyak pahala Allah kasih. Banyak pahala. Cuma tadi saya cakap apa? Nak dengan tidak saja kita buat. Banyak. Tak kalau Ustazah tiap kali nak buang besar kita ambil kita solat. Semampu kita nak solat silakan. Solat sunnah kan? Buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Tapi alangkah baiknya kalau kita rebut pahala tu. Mengimbangi besok kita dekat akhirat, di saat-saat kita nak disoal oleh Allah, tiba-tiba yang kanan naik, yang kiri rendah. Jangan pula yang kiri tinggi, yang kanan sampai gini. Kata Allah, tengok, nak jalan depan Allah dah singit. Kerana banyak sangat ketinggalan waktu dekat dunia, dia naik yang kiri. Kalau boleh yang kanan ni lebih tinggi daripada yang kiri. Itu Bilal. Masya Allah, Nabi tersintak. Hebat kata Rasulullah. Itulah sahabat Nabi, Bilal Ar-Rabah. Sehingga Nabi wafat, Abu Bakar kata, wahai Bilal Ar-Rabah, azan.
Dia lari jauh-jauh tak boleh azan kerana dalam azan tu akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dengar nama Nabi, dia rebah, pengsan bu. Bilal, sifat dia, akhlak dia dengan Rasulullah. Aku tak mampu ya Abu Bakar untuk azan kerana ada nama Rasulullah kat dalam. Aku rindu walaupun dah tak ada. Pingsan. Kita kalau boleh dengar nama Nabi Muhammad, paling tidak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya cakap bu, kita telusuri sejarah. Kaji balik sejarah sahabat-sahabat Rasulullah. Wanita-wanita mana yang hebat ketika zaman tu. Yang kita boleh jadikan contoh tauladan kita untuk hari ini. Kejayaan mereka kerana redha dan takwa. Mereka yakin Allah akan gantikan yang terbaik dekat dalam syurga. Di dunia, kan ada orang Melayu kata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Betul tak? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit tak sekarang ni kita? Tak boleh pergi Johor, sakit tak? Oh, meletup saja dada saya. Kocik ni macam dah nak koyak tak. Meletup saja. Kenapa tak buka? Kalau buka, saya rasa jembatan JB tu, Singapore JB, roboh. Sebab apa? 2 tahun tak masuk, satu Singapura kereta jam kat situ, 2 hari 2 malam jam. Sebab nak rapaskan apa? Geram. Bila dengar dekat radio pukul 1.30 berita, rate duit tu, duit Malaysia 309 ringgit. Wui, besarnya Ustazah ni, kalau beli kat Simpang Renggam memang penuh satu van. Contoh. Jadi kehebatan kita jangan dekat Simpang Renggam. Jadi kita balik telusuri bagaimana kehebatan wanita-wanita zaman Rasulullah yang redha. Masyita, pernah dengar Masyita? Siapa Masyita? Menantu saya, Ustazah. Menantu, nama Masyita. Seorang hamba Allah tukang sikat rambut anak Fir'aun, ketika sedang sikat-sikat tu jatuh, qul huwallahu ahad. Katakan anak Fir'aun, Allah tu satu. Anak dia dengar, Masyita, apa kau cakap? Siapa Tuhan kau? Bapa aku tu Tuhan kau. La, kata Masyita. Tuhan aku adalah Tuhan bapa kau, Tuhan kau yang menjadikan seluruh alam. Maka kata anak Fir'aun, kau tarik balik kata-kata kau sebelah aku, bilang dengan bapa aku. Bilang tak heran Masyita, nampak? Dia tak cakap macam tu. Sayang yang createkan. Kental iman dia. Akhirnya bu, Masyita dihumban dalam minyak yang panas dalam kawah. Suami masuk dulu, belakang anak dia yang kecil. Anak masuk nombor 2. Bila mak dengan anak, perasaan kita macam mana? Mesti luluh kan? Anak, salah satu anak yang boleh berkata-kata ketika kecil, ada 10 bayi kecil, termasuk anak Masyita. Wahai ibuku, ini perintah Allah, jalan. Jangan takut dengan Fir'aun. Kita besok bersama di syurga. Satu kata yang memberi perangsang kepada maknya. Mak dah tengok anak kasih perangsang, apalagi mak pun ikut, jalan kita masuk. 3 beranak. Inilah yang ketika Nabi naik ke langit, Mi'raj ke langit, Nabi merasa terhidu bau yang sangat harum sehingga melekat bau tu dekat baju. Kubur siapakah wahai malaikat Jibril alaihissalam? Maka malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, inilah kubur Masyita. Taqwanya pada Allah, imannya pada Allah tidak tergugat walaupun Fir'aun meleburkan dia dekat dalam minyak yang panas. Masya Allah. Nabi nangis. Wanita hebat. Hebat. Pagi tadi kalau suami pergi kerja, stokin tak ada, mata kita macam mana? Stokin pun tak nampak, dah tua-tua. Habis pahala solat subuh tadi, out. Minus Allah kasih. Sebab dah tinggi suara. Baru tadi doa, ya Allah selamatkan suamiku pergi kerja, ya Allah suamiku memandu kenderaan, suamiku naik kenderaan, suamiku jalan kaki, jauhkan suamiku dari segala mara bahaya, lindungilah keselamatan suami dalam rahmat-Mu, hai Allah. Cantik doa kita tadi waktu subuh.
Cuma tanya suami, tanya stokin je. Mas, stokin abang mana? Semalam balik tok mana? Asyik lupa. Apa yang ingat? Sekali suami jawab, ingat bini nombor 2? Kalau ingat, kata abang ingat nombor 2 mah, tak perang tadi pagi. Dah maka kata Allah, habis pahala kita. Dah kurang sikit. Sebab apa? Dah tinggi suara. Baik, kita teruskan. Oleh itu menjadi satu sunnah bagi Rasulullah yang suka berpuasa dalam bulan Zulhijjah. Yang kedua, perbanyakkan tahlil, takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Walaupun tak bertakbir pada hari itu, subhanallah, 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 sebanyak yang mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, takbir dan tahlil pada Allah. Sebut. Hari ini puasa kan? Ada yang puasa kan? Sama puasa sambil masak nasi goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senduk jatuh, bawang jatuh. Allahu Akbar. Jangan bawang jatuh, jatuh pula ni. Lemak, marah dia. Angkat baik-baik. Memuji Allah pada hari-hari yang sangat dicintai Allah adalah satu amalan yang sangat baik. Segala bentuk amalan mengingatkan kita kepada Allah merupakan satu amalan yang sangat dituntut lebih-lebih lagi dengan kita berbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Tengok dekat Arafah. Tak ada orang main handphone pun. Tak ada orang buka video call pun kat Arafah. Semua dalam bertahmid pada Allah sepanjang kita 2 hari tu. 2 hari 1 malam dekat Arafah. Sebelum nak melontar dekat Mina. Dengan dia punya zikir, dengan langit-langit dekat Arafah tu semua terbuka, terbelah, kata Allah, segala doa yang dekat Arafah, Allah akan angkat naik pada hari itu. Mintalah apa saja. Sebab tu saya cakap, bila kita pergi haji, pertama kali pergi haji, jadikan haji ni haji yang betul-betul mabrur. Jangan leka-leka sampai sana. Jangan ingat-ingat lagi nak shopping. Jadi kalau border dah buka, siapa yang dah register nama belum dapat pergi, insya-Allah saya doakan. Mudah-mudahan haji mabrur. Pertama kali pergi haji, betul-betul nikmatkan diri kita pada Allah. Nikmatkan dapat rasa inilah tempat Nabi, inilah tempat Allah, inilah tempat malaikat ketika datang berjumpa dengan Rasulullah. Jangan lepas peluang pergi haji. Jangan kita sibuk benda-benda yang tak berfaedah. Kalau boleh setiap saat dekat Arafah, dekat Mekah tu solat sunnahnya. Jangan putus solat sunnah. Terutama solat sunat Taubah. Di multazam tu, dekat depan Kaabah tu ada satu bentuk, dekat pintu Kaabah tu. Itu doa yang paling mustajab kata Allah. Barang siapa berdoa tak akan Allah tak kabulkan. InsyaAllah Allah kabulkan. Allah dah janji dekat depan Kaabah tu. InsyaAllah. Baik, ini kerana berdasarkan hadis baginda, tiada hari-hari yang lebih agung yang disukai oleh Allah untuk beramal selain pada 10 hari ini, maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid. Petang hari raya hari Senin tu kita tak masak-masak kan. Biasa hari haji tak payahlah ustazah, hari haji je siapa nak datang. Hari puasa menaya-naya kita masak. Bergunung-gunung kita beli kuih. Hari haji kita macam dak buat bodoh je. Sambut. Ingat siapa ibadah kurban? Jaga tata adab kita, jaga susila kita, jangan kita potong kuku kita, jangan kita gugurkan rambut kita. Kalau boleh jangan gugur rambut kita. Selagi ibadah kurban kita belum tertitis darahnya di atas muka bumi, selagi itu kita jaga. Kemudian seterusnya insya-Allah yang terakhir, berkorban merupakan salah satu ibadat yang agung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Nabi Ismail AS bagi memenuhi perintah Allah. Ketiga, dalam kita merebut peluang 10 tadi, melakukan ibadah kurban. Kebanyakan orang Islam lupa akan kelebihan ini, iaitu melakukan ibadah kurban. Berkorban merupakan salah satu ibadat yang agung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Nabi Ismail AS, memenuhi perintah Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi baginda bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, iaitu hari raya haji, yang telah dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, iaitu binatang kurban. Sesungguhnya ia ni binatang tadi
sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat Tirmizi. Ini kehebatan kita dalam berkorban, insya-Allah. Maka setiap Muslim hendaklah menyambut kedatangan musim kebajikan umumnya dengan bertaubat yang sebenar-benarnya, meninggalkan segala dosa dan maksiat, kerana dosalah yang menyekat manusia daripada kebaikan dan menjauhkannya dari Tuhannya. Kita juga perlu menanam semangat dan azam yang kuat untuk mendapatkan keridaan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, nescaya kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama mereka yang berbuat baik. Oleh yang demikian, keistimewaan yang Allah kurniakan pada kita pada hari ini, marilah sama-sama kita usaha melaksanakannya agar sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lakukanlah mana-mana amal yang kebaikan walaupun sedikit, asalkan kita tidak terlepas peluang yang ada. Di samping kita mengerjakan ibadah sunnah, kita juga wajib memperbaiki semua amalan-amalan fardu yang dituntut kepada kita untuk dilaksanakan. Cuba kita lihat balik bagaimana penghormatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah walaupun terpaksa berkorban nyawa. Tinggalkan isteri yang bernama Hajar di dekat padang tandus yang tak ada air, berkat dengan ketukan kaki Nabi Ismail, Zammiluni, zammiluni, kumpullah, keluarlah air Zam-Zam sehingga sekarang. Nabi Muhammad SAW telah wafat tinggalkan kita 1442 tahun. Air Zam-Zam tu masih ada lagi sampai sekarang, 2021. Dah berapa jauh dah, tak pernah kering. Inilah mukjizat yang Allah beri kepada setiap Nabi yang Allah sayang. Mudah-mudahan penghujung kita punya Zulhijjah ni, kita dalam kebaikan. Terakhir, Nabi berpesan, baginda telah menyampaikan satu amanat yang mengandungi pengajaran dalam kehidupan masyarakat Islam. Antara pesanan Rasulullah SAW ialah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan kamu. Satu. Kedua, dirikanlah salat 5 waktu yang difardukan. Ketiga, kerjakanlah puasa bulan Ramadan, keluarkanlah zakat harta kamu dengan rasa redha daripada hati sanubari kamu. Tunaikanlah ibadat haji di Baitullah, taatilah perintah dan pemimpin kamu, nescaya kamu akan memasuki syurga Tuhanmu. Ini terakhir sekali Nabi berpesan di haji. Waktu sebelum kita tinggalkan Mekah, kita ada haji perpisahan. Haji apa? Haji wada, istilam dengan Kaabah. Nak berangkat ke Madinah, haji wada. Inilah terakhir Nabi berkhutbah 9 Zulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Baginda Rasulullah ketika itu berwukuf di Arafah bersama 144,000 orang Islam di padang Arafah. Terakhir baginda dah sangat gering, dah mula sakit. Baginda naik dekat atas bukit dekat Arafah tu, baginda khutbah. Inilah salah satu khutbah yang ditinggalkan. Kata Rasulullah, mengabdikan diri semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain. Jaga solat kita, jaga zakat kita, jaga hubungan kita. Maka dalam justru itu, dalam bulan Zulhijjah ini, Ramadan dah terlepas, Syawal dah terlepas, kita kembali pada Zulhijjah. Yang dekat kita, yang jauh kita dekatkan. Okay? Yang dekat kita rapatkan lagi. Yang hitam kita putihkan, yang keruh kita jernihkan. Mudah-mudahan apabila ada adik-beradik yang masih dalam keadaan yang tak bertegur sapa, maka kita dekatkan, kita minta pada Allah. Sebelum masuk bulan Muharram, kalender baru Islam. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan,
Yang hitam kita putihkan, yang keruh kita jernihkan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam meniti usia kita dalam bulan Zulhijjah. Baik, kita sambung lagi insya-Allah minggu depan hari tasyrik. Nak belajar ke nak air raya? Belajar? Okey, belajar hari tasyrik insya-Allah. Baik, terakhir sebelum kita tutup, kita ada baca sikit doa. Saya dapat berita daripada sahabat baik saya yang sama-sama kuliah di Indonesia. Hari Sabtu, suaminya meninggal kerana COVID. Saya jumpa sahabat saya ni dah lama berpisah. Saya habis sekolah 1986. Saya habis sekolah kuliah dekat Indonesia. Saya berpisah dengan dia. Sahabat saya ni. Saya jumpa kembali di Makkah, Masya Allah, 2012. Dia dengar saya nak pergi haji, dia telefon saya kat Singapura. Awak pergi haji? Ya. Apa nama travel haji saya akan cari. Dia bawa jamaah haji ke Mekah. Pada hari Sabtu lepas, dia meninggal dunia kerana COVID. Bukan itu saja. Selang 1 hari, isterinya pula meninggal hari Isnin baru ni. Hari ni hari apa? Rabu, Selasa, hari Isnin. Selang 1 hari. Masya Allah. Ini yang saya katakan, cinta agung Allah pada sahabat saya. Sahabat kuliah yang jumpa 2012, kini Allah dah ambil dia. Beserta isteri. Kuburnya dia tunjukkan dengan saya, anaknya tunjukkan sebelah-sebelah. Tak jauh. Dia di Bengkulu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati, Allah cucur rahmat ke atas keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah walikulli niyatin salihan ala khususan. Yang sedang sakit, Haji Yaakob bin Haji Jaafar, operation. Haja Aminah binti Ba'ah, koma. Muhammad Hafiz bin Muhammad Ali, Haja Hasna binti Ahmad. Yang kembali ke rahmatullah alaihirham, Selamat Budi Raharjo. Dan yang seterusnya Kasbia. Dan juga sahabat saya yang bernama Hasbullah. Isterinya Mim Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.